Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Tapi sebelum saya memperkenalkan topik dan juga memperkenalkan tetamu yang ada bersama saya di studio Ruang Bicara ini, kami terlebih dahulu di Ruang Bicara ini ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarhamah Tun Hajah Rahah Muhammad Noor. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah. Baiklah, kembali semula sekarang ini ke Ruang Bicara dan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah krisis industri pameran dan persidangan #selamatkan pusat konvensyen. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan selamat datang semula. Selamat datang, terima kasih. Kepada yang berbahagia, Encik Jagarau Simanca yang merupakan ahli Majlis Tertinggi Persatuan Penganjur dan pembekal persidangan dan pameran Malaysia ataupun MASIOS. Jadi anak panggil apa yang paling mudah? Panggil Jack ya. Saya lupa tu. Okey, apa ni saudara Jack. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya ya. Dan mungkin kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan lupa sebenarnya anda juga boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Barangkali menariklah Jack, ramai jugalah yang mungkin tak memahami tentang bila kita menyentuh tentang industri pameran dan persidangan itu. Apa yang dimaksudkan sebenarnya? Kalau kita tengok dekat seluruh dunia ni, dia bila kita tengok persidangan ataupun pameran ataupun insentif ataupun kita tengok daripada convention ni, kalau kita tengok seluruh dunia, ini merupakan salah satu tunjak yang mana yang memberikan begitu banyak impact kepada ekonomi setiap negara seluruh dunia. Daripada segi itu, kalau kita tengok seluruh dunia, kalau tengok mana-mana negara di seluruh dunia, mereka memberi titik berat yang begitu tinggi sekali untuk bila membuat exhibition ataupun pameran ni. Sebab bila membuat pameran ni, sebenarnya pameran ini merupakan salah satu faktor yang paling penting sekali untuk business investor nak masuk ke dalam negara tu. Kalau itu tengok, kalau kita tengok dalam negara, dalam dunia ni, kalau kita tengok pusat-pusat apa tu negara-negara yang maju, kalau kita tengok Germany, kalau kita tengok Amerika, kalau kita tengok Japan, kalau kita tengok China, mereka apa tu dia spend banyak duit untuk memastikan pameran ini dianjurkan dengan begitu rupa, sebab ini akan memberi salah satu impact yang begitu tinggi kepada FDI kepada negara tu. Pasal tu kita tengok tu persidangan ataupun convention ni dia akan ada dalam kategori MICE, Meeting, Incentive, Conference and Exhibitions. Itu yang sekarang ini, bila ini telah menjadi, bukan sekarang saja, kalau kita tengok pada sepanjang 100 tahun ataupun 150 tahun, walaupun masa tu berubah apa semua sekali, tapi ini menjadi salah satu yang faktor yang paling penting kepada mana-mana negara untuk memastikan ekonomi mereka itu melonjak tinggi dan memberi manfaat kepada peniaga-peniaga ataupun bisnesmen yang ada dalam negara. Bila kita cakap tentang yalah, ini pun sesuatu yang tak dapat kita larilah. Apa ni, hakikat yang terpaksa dihadapi oleh semua pihak. COVID-19 misalnya telah memberikan impak yang cukup apa ni hebat dalam perkembangan ekonomi negara, dan pelbagai aktiviti juga nampaknya seolah-olah terkandas disebabkan oleh COVID-19, dan kemudiannya sekaligus apa ni memberi impak ataupun kesan juga kepada kedudukan ekonomi negara. How bad actually apa ni COVID-19 ini bila kita bercakap tentang yalah industri pameran dan persidangan sendiri? Kalau kita tengok dia punya impact, memang impact dia begitu teruk sekali. Kalau kita tengok, kita tidak menjangkakan bahawa impact itu menjadi begitu dahsyat sekali. Kalau kita tengok pada masa sekarang, kebanyakan bukan saja Malaysia saja, di seluruh dunia, bila kita tengok dalam industri pameran ataupun kita tengok convention ataupun kita tengok semua sekali, yang paling penting sekali kalau kita nak membuat perkara ini, yang paling penting sekali adalah business travelers. Maksudnya orang mesti datang daripada luar negara, sebab ini merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk membolehkan mereka, satu, untuk membeli barangan, kedua, itu yang memberikan untuk FDI, untuk mereka untuk melabur pada negara itu. So bila COVID-19 berlaku di seluruh dunia dan kebanyakan negara telah menutup sempadan negara mereka, ini telah menutup completely, maksudnya masuk keluar daripada peniaga-peniaga di seluruh dunia. So ini menyebabkan pusat-pusat convention di seluruh dunia telah jadi statik.
Tak ada siapa pun yang datang. So kalau kita tengok pusat convention ini merupakan salah satu ideologi, merupakan salah satu ikon. Kalau kita tengok kebanyakan negara, kita tengok di Singapura, kalau kita tengok dekat Thailand, kalau kita tengok dekat Taiwan, kita tengok dekat Shanghai, mereka membina begitu besar sekali. So kenapa? Kerana itu merupakan salah satu drive untuk ekonomi negara. So kerana COVID-19 ini telah menyebabkan kesemua business travel tidak dapat untuk menjalankan bisnes dia. So pusat convention ini sebenarnya ini merupakan salah satu nadi untuk MICE industry. Dan bila sekarang ni, bila MICE industry orang kata business events lah, itu telah menjadikan dia menjadi statik. So ini telah menjadikan paralyzed the whole entire industry. Itu yang sekarang ni terjadi kepada industri di Malaysia. Dan Malaysia sekarang ni kalau kita tengok ni, industri ini telah begitu hebat, because kalau kita tengok di Malaysia, di Singapura ataupun Thailand, 70 to 80% kita bergantung kepada pelancong dan juga business travelers. Dan kita merupakan salah satu negara yang begitu banyak sekali draw business travelers di negara kita, dan ini merupakan salah satu impak yang begitu teruk sekali kepada whole entire industry. Kerugian yang dialami lah, mungkin secara kasarnya kita boleh kongsi bersama dengan Jack sendirilah. Okey, kalau kita tengok daripada survey yang kita buat pada sepanjang tahun ni sampai daripada Disember 2020, kalau kita tengok lebih kurang 1,550 business event telah mengalami telah dibatalkan ataupun ditangguhkan, di mana kalau kita tengok kerugiannya lebih kurang dalam 2.25 billion dollars, 2.25 bilion ringgit. Apa yang kita Masios yang kita buatkan report ni. Dalam kalau kita tengok dalam tu 29% tu daripada penganjur-penganjur ataupun suppliers ke apa semua sekali, mereka telah mengalami kerugian lebih kurang daripada 70% sampai 90%. Ini merupakan salah satu drop yang begitu tinggi sekali. Dan daripada kesemua tu semuanya, kebanyakannya sekarang ni, kalau kita tengok pada situasi sekarang ni, lebih kurang 12% saja yang boleh bertahan untuk another 6 bulan. So ini merupakan salah satu kita kalau wake up call, bukan wake up call, maksud ada emergency call kan maksud ke apa yang terjadi, because kita tak nampak lagi apa yang akan terjadi ke depan ni. Itu yang situasi yang tengah berlaku kepada industri persidangan dengan pameran pada masa ini. Okey, saya tarik hati dengan hashtag selamatkan pusat convention ataupun save our convention centres. Apa yang matlamat objektifnya sebenarnya apa Jack? Matlamat Masios sebenarnya kita nak menyelamatkan business industry, tapi kita telah bersetuju membawa kempen selamatkan pusat convention ataupun save the convention center, kerana kita nak memberi kepada message yang begitu clear kepada masyarakat bahawa kepentingan convention center kepada masyarakat dengan apa itu convention center. Kedua, kita nak memberitahu kepada kerajaan bahawa convention center ini begitu penting, di mana dia ada business event, memberi kebenaran untuk menjalankan aktiviti itu. Kalau kita tengok business event adalah merupakan begitu dirancang begitu rapi. Kita mempunyai SOP yang begitu ketat sekali. Kalau kita compare dengan acara-acara lain, kita tengok dengan pasar malam ataupun kita tengok mana-mana semua, kita yang paling yang seperti. Yang ketiga tu, macam mana kita nak bekerjasama dengan kerajaan, bagaimana kita boleh membuat satu SOP yang begitu ketat sekali dan kita memberi mesej kepada kerajaan. Itu actually matlamat kami bila kita keluarkan selamatkan pusat convention, because pusat convention bukan ikon untuk kami kempen kepada Kempen ni dah bermula ataupun masih lagi dalam proses untuk memulakan kempen hashtag selamatkan pusat convention? Kempen ni kita dah bermula pada 15 hari bulan. 15 hari bulan Disember kita telah memulakan. Dan kalau kita tengok tu touchpoint kita memang untuk convention center. Lepas tu apa yang kita buat, kita nak semua entity businessman semua yang telah mengalami kerugian, dia akan part of the whole entire thing. Lepas tu kita nak tengok macam mana sesiapa yang terlibat dalam the whole entire industry itu, dia akan terlibat sekali dalam kempen ni sekali. Maksudnya dia kempen tu dia punya matlamat tu, bila kita nak bagi kepada semua orang, kita nak memberitahu bahawa bukan saja untuk savekan untuk convention center, tapi dia ada elemen-elemen yang ke bawah. You talk about SOP tadi, dan sememangnya lah itu sesuatu yang tak dapat kita lari sebenarnya dalam menghadapi ancaman COVID-19.
apa yang dicadangkan oleh pihak Masios sendirilah dalam usaha untuk menyelaraskan SOP yang mungkin akan dilakukan sekiranya kerajaan untuk membolehkan kerajaan membenarkan pusat-pusat convention ini, pameran persidangan dibuka semula. Sebenarnya kalau kita tengok pada hari ini, kebetulan tadi Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dah memberi tadi kebenaran untuk MICE Industry untuk beroperate semula dalam kapasiti 50%. Tapi dalam kapasiti 50% kita tak tahu lagi apa yang SOP yang akan dikeluarkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Tapi kita sebenarnya kalau kita tengok during MCO kita memang kita dah tutup. Tapi bila kita ada CMCO bermula pada 1 hari bulan Julai, kerajaan sebenarnya telah membenarkan the industry itu untuk come back again untuk membuat persidangan semua, conference semua. Tapi kita goes on 50% punya capacity. Lagi satu dia ada capacity dia, maksudnya 1000 square meter kalau persegi itu kita cuma ada dalam 250 orang. Tetapi selepas CMCO diumumkan oleh kerajaan daripada 14 hari bulan 10, ini telah menyebabkan kesemua persidangan dan semua tu dibatalkan semula. So ini telah memberikan satu yang impak yang lebih lebih teruk kepada semua industri. So apa yang kita mengharapkan daripada kerajaan sekarang ni, walaupun dia ada CMCO ataupun MCO ada, aktiviti pameran ini mesti diteruskan. Tetapi kita meminta that kalau apa-apa yang terlibat untuk mengikut dalam SOP untuk bercakap dengan kita, untuk berdiskus dengan kita ataupun berbincang bagaimanakah salah satu langkah-langkah yang membolehkan kerajaan pun berpuas hati bahawa semua pameran-pameran ini ataupun ini boleh dijalankan. Bila you cakap tentang isu itu, barangkali Jack, menarik jugalah antara kita tahu bahawa SOP mungkin akan ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tetapi bagi pihak Masios sendiri, apa jaminan yang boleh diberikan oleh Masios kepada kerajaan bahawa sekiranya pameran dan persidangan ini dijalankan, satu bentuk SOP yang rigid mungkin akan dilakukan oleh pihak Masios? Saya nak beritahu pada semua bahawa selepas kerajaan membenarkan persidangan ini dibuka semula pada 1 hari bulan 7, bila dia membenarkan jadi CMCO, kita telah menganjurkan, tak silap saya, lebih daripada 300 persidangan ataupun exhibition. Apa yang membanggakan kepada pihak kami, kita tidak mencatatkan even satu single case pun. Maksudnya memang ahli-ahli yang kita ada pada Masios kesemuanya mengikut dengan begitu rapi sekali. Mereka mengambil inisiatif make sure that kesemuanya ini dipatuhi dan juga diulangi. Kerana kalau kita tengok apa yang pusat conventions yang buat, dia dah ada standard SOP. Lepas tu ahli-ahli kita ada standard SOP. So kesemuanya mereka bekerja begitu keras sekali untuk menyelamatkan industri ni, because semuanya bekerja untuk industri. So mereka telah bekerja begitu. So kita mempunyai track record yang begitu bagus sekali. Kalau kita tengok industri ni, kalau kita tengok kita mempunyai sebelum pre-COVID, kalau kita tengok kita ada lebih kurang 33,000 pekerja yang actually di bawah di dalam industri ni, dan kita lebih kurang ada 60,000 part-time workers yang ada dalam ni. So ini merupakan salah satu kapasiti yang begitu tinggi. Sekiranya katakanlah ini maksudnya dihadkan atau di stop apa semua sekali, ini definitely akan memberi impak yang begitu tinggi untuk kadar pengangguran di negara kita, di mana sekarang kita telah ada lebih kurang 4.7% kadar pengangguran negara kita. Lagi satu apa yang saya nak add kan, kita mempunyai begitu banyak sekali event-event yang begitu besar maksudnya antara yang terbesar di dunia, maksudnya Malaysia International Furniture Fair, Malaysia Delivery Fair, kita ada oil and gas, kita ada hotel, kita ada Malaysian Halal Expo. Kesemua ni semuanya adalah amat penting untuk negara kita menjadi ikon dan juga untuk menjadi pembangkit bagaimana ini memberi ekonomi yang lebih, maksudnya memberi pembangkit ekonomi untuk masa depan untuk negara kita dan juga untuk rakyat Malaysia. Sekarang ini dah menjadi semacam trend sebenarnya, Jack, ya. Kalau kita bercakap tentang persidangan sekarang ini, persidangan baik di peringkat antarabangsa khususnya telah pun diadakan secara virtual, dan itu seolah-olah menjadi semacam trend yang patut juga disesuaikan dengan keadaan COVID-19 terutamanya.
Jadi kenapa tak Mas Yos memikirkan bahawa mungkin juga pameran dan persidangan ini diadakan secara virtual. Tapi jangan jawab lagi kerana kita akan berehat dulu buat seketika. Dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi. Okey, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang topik krisis industri pameran dan persidangan #selamatkan pusat convention dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa iaitu yang berbahagia Encik Gerard Rao Simanca iaitu Ahli Majlis Tertinggi Persatuan Penganjur dan pembekal persidangan dan pameran Malaysia ataupun Mas Yos. Jadi soalan saya sebelum kita rehat tadi, everybody is talking about the virtual punya konsep sekarang ini, baik di persidangan, pameran dan sebagainya. Apakah Mas Yos boleh juga menggunakan melakukan perkara seperti ini? Sebenarnya kalau kita tengok exhibition ataupun trade fair ataupun conference ni telah menjadi sebagai salah satu normal kepada semua orang. Kalau siapa yang nak pergi pun kadang-kadang nak pergi dekat mana dia kata okey kita ada exhibition ni, kita nak pergi exhibition situ. Apa yang menjadi begitu unik sekali untuk exhibition dengan conference ni, because kita akan jumpa orang tu dekat situ physically. Orang tu sama kita jumpa. Tapi kalau kita nak jumpa, kalau kita nak beli kat tempat lain ke apa semua, kita pergi online je kita pergi. Tapi apa yang uniknya sebab kita nak jumpa dengan peniaga tu secara terus-menerus ataupun kita nak membuat satu business dealing dengan dia, kita nak jumpa dia. So itu yang menyebabkan kalau kita tengok sebelum pre-COVID exhibition menjadi begitu unik di seluruh dunia dan kebanyakan semua daripada China pergi kat Amerika semua datang. Tapi pada selepas COVID dia telah mengubah landscape kehidupan manusia di mana you tak boleh pergi mana-mana, you kena duduk dalam komputer. So of course seluruh dunia pun kita buat dalam virtual. Virtual telah mengambil kebanyakan bisnes yang ada. Tetapi apa yang menjadi persoalan sekarang ini kepada pemahaman peniaga-peniaga yang untuk memamerkan pada barangan mereka secara virtual, pemahaman mereka terhadap bagaimana teknologi itu akan berlaku. Itu yang tengah proses yang tengah berlaku pada masa sekarang. And Mas Yos telah mengambil inisiatif yang begitu tinggi sekali, telah memberitahu dan juga mengeducate semua kita punya ahli-ahli persatuan kita untuk membolehkan mereka untuk pergi virtual. Tetapi apa yang telah berlaku pada masa 9 bulan ni, dia punya results, dia punya keputusan ataupun dia punya hasil daripada apa yang dia nak pergi virtual tu cuma probably dalam 10% ataupun 20%. Ini bukan kerana ahli-ahli Mas Yos tidak bersedia, mereka telah ada semua sekali, tetapi apa orang kata, pemamer-pemamer yang akan datang untuk seperti mana yang nak pergi untuk physical event tu, dia tak percaya bagaimanakah virtual event ini akan memberi hasil kepada mereka. Ini menjadi salah satu satu halangan bagaimana kita nak memperkembangkan virtual exhibition untuk di seluruh dunia. Kita bukan sahaja di Malaysia, tetapi masalah ini telah terjadi kepada seluruh dunia. Itu yang telah menjadikan virtual exhibition ini dia jadi, because end of the day orang duduk depan komputer. So bila dia depan komputer, dia nak physical. So dia punya, orang kata, because COVID telah memberi masa yang begitu singkat sekali untuk berubah. So itu yang menjadikan mereka begitu susah sekali untuk membuat perubahan. Dia kata okey, ini saya cukup okey. Itu yang masalah. Kongsikan bersama saya Jack ya. Baru-baru ini saya difahamkan bahawa Selangor Invest sebagai satu contoh lah, mereka juga telah menganjurkan pameran dan juga persidangan melalui secara virtual, dan dikatakan bahawa sambutan juga begitu hebat sekali, dan sekiranya persidangan dan juga pameran ini diadakan secara virtual, tetapi ianya haruslah dilakukan dengan sedemikian rupa dalam usaha boleh menarik, dan akhirnya kalau you sebut tentang business dealing dan sebagainya, ianya juga boleh dilakukan secara virtual. Jadi tidakkah Mas Yos memikirkan ini secara serius? No, kita tidak menafikan bahawa kejayaan exhibition yang untuk buat virtual tu tak ada. Kita tidak kata begitu, because bagi pendapat saya sebenarnya virtual exhibition itu memang boleh dibuat. Tetapi yang paling penting sekali itu exhibitors ataupun siapa-siapa yang datang tu, kalau
company-company yang datang tu semua mempunyai pengetahuan teknologi yang begitu baik sekali, mereka memang akan participate. Tapi the problem is kerana macam saya cakap tadi tu, kerana pengetahuan mereka begitu limited sekali, mereka memikirkan buat apa saya nak pergi kat virtual, lebih baik saya pergi dekat Lazada ataupun saya bagi Shopee ataupun saya pergi tempat lain saya betul dapatkan. So kita merasakan virtual exhibition akan berjaya, tapi dia memerlukan masa untuk bagaimana untuk orang untuk adopted the whole entire thing. So itu yang jadi masalah yang paling besar pada masa sekarang. So saya rasa dalam masa lebih kurang dalam masa 3 tahun ataupun 2-3 tahun ini akan menjadi salah satu normal untuk masyarakat, bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia, untuk menggunakan virtual exhibition untuk sebagai alternatif untuk physical exhibition. Ada tak contoh barangkali negara-negara yang mungkin boleh kita jadikan sebagai contoh lah dalam penganjuran business event semasa berlakunya COVID-19 ni? Ada tak, Jack? Kalau kita tengok semasa COVID-19 ni, kalau kita tengok pada masa sekarang ni, COVID-19 bila berlaku di COVID-19 sekarang ni, 3 negara yang begitu berjaya sekali menganjurkan dalam COVID-19 ni, kalau kita tengok Singapura, kalau kita tengok pada I think pada 2 minggu lepas tu, mereka telah menjadi host untuk World Economic Forum 2021. This is second time kalau kita tengok dalam seluruh dunia selepas Davos, Switzerland, dia buat dia dapat menganjurkan tu. Mereka telah membuatkan laluan green lane dengan beberapa negara. Kalau kita tengok seperti China, South Korea, Indonesia, mereka membuat green lane untuk membolehkan peniaga-peniaga travelers ni untuk datang ke sana. So mereka telah berjaya membuat salah satu cara dengan SOP yang begitu berjaya sekali. Kalau kita tengok China merupakan negara yang pertama kena COVID. Mereka, kalau kita tengok, dia supported betul dengan the largest local market kind of thing. Mereka telah berjaya membuat pameran semula pada masa sekarang. Mereka telah membuat SOP yang begitu ketat sekali, dan mereka bekerjasama dengan kerajaan, dan mereka memastikan, dan sampai sekarang mereka telah berjaya membuat semua pameran dan juga persidangan dengan berjayanya. Kalau tengok negara yang ketiga, kita tengok negara Taiwan. Taiwan merupakan salah satu negara yang mempunyai COVID yang paling rendah sekali di seluruh dunia. Dan mereka berjaya membuat green lane dengan banyak company, dan mereka telah membuat bagaimana semua business travelers yang datang ni dengan dia punya quarantine period, dengan datang, lepas tu dia buat dengan berjaya. So kita meminta sekarang ni, apa kita nak minta, masa setengah kita minta ni, kita nak bekerjasama dengan kerajaan bagaimana kita boleh prepare benda ni. Bila dah border masuk sempadan dah buka semua sekali, kita dah boleh ada salah satu roadmap untuk kita untuk membolehkan persidangan ini akan akan dilaksanakan dengan berjayanya. Okey. Tinggal lebih kurang 1 ataupun 2 minit masa begitu. Pantas selalu lah, Jack. Itulah saya kata sekejap tak cukup, Jack. Yalah, harapan Jack sendirilah. Tadi pun disebut tentang apa yang akan dilakukan, jaminan yang diberikan kepada kerajaan untuk menganjurkan pameran dan juga persidangan. Jadi mungkin ada lagi apa yang saya sebenarnya Masios, apa yang kita minta sekarang ni, kalau kita tengok Kementerian Tourism, Kementerian Pelancongan telah bekerjasama. Kalau kita tengok Yang Berhormat Datuk Seri Nancy Shukri begitu memahami apakah masalah yang dialami oleh industri, dan mereka tahu sekarang ni begitu banyak kerugian telah. So dengan perbincangan dengan pihak kementerian, mereka telah hari ini, kalau kita tengok, kita dapat salah satu good news pada hari ini. Dan kita juga nak bersama-sama dengan MISET, Malaysian Convention and Exhibitions Bureau, kita nak bekerjasama dengan MOTEC, Kementerian MKN, Kementerian Majlis Keselamatan Negara, MOF, Ministry of Finance, kita nak Ministry of Health, MITI, dan juga kementerian yang lain, dan juga pihak immigration, bagaimana untuk menjayakan dan juga membolehkan industri ini untuk beroperasi balik. Kalau kita tidak memberi konsentrasi ataupun memberi perhatian berat kepada sini, ini akan melibatkan the whole ecosystem akan paralyze. Bila convention center nanti ini ditutup ataupun jadi dia punya masalah tu lebih tinggi. So bila kita nak naikkan balik nanti, ini akan menjadi kesukaran untuk semua industri.
dan dia akan memberi kesan yang begitu hebat sekali kepada negara. Okey, terima kasih banyak-banyak saudara Jack kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini. Walaupun banyak lagi sebenarnya yang boleh kita kongsikan bersama, tapi mungkin selepas kempen #selamatkan pusat konvensyen ini telah pun mendapat sambutan yang hebat dan kerajaan juga memberi respon yang positif, barangkali kita harapkan daripada kempen ini. Jadi mungkin kita boleh duduk lagi boleh duduk Jack, sekali boleh cakap lagi untuk bercakap lagi tentang isu ini. Apapun, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara. Kita jumpa lagi dari masa ke semasa.